Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin fahifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin fi afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di tahun baru ini, tahun awal Muharram, kita bersama-sama lagi dalam tahun baru ini untuk kita meneruskan khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khidmat kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyebarkan agama yang dimulai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khidmat kita untuk menyebarkan agama, untuk memberi manfaat kepada seluruh alam ini. Hari ini kita akan berbicara tentang apa itu kejayaan. Subhanallah. Hari ini orang tafsir macam-macam, berbagai-bagai tafsiran kejayaan. Seorang pelajar dia akan kata, bila saya habis UPSR saya akan berjaya, dapat keputusan yang cemerlang Nabi, saya akan berjaya. Bila saya dapat keputusan cemerlang dalam SPM saya, STPM saya, STAM saya, maka saya seorang yang berjaya. Seorang yang belajar diploma ataupun ijazah syarat sarjana atau ijazah kedoktoran, bila dapat transkrip ijazah dia, graduate, maka dia akan kata dia berjaya. Seorang petani dia akan kata dia berjaya bila dia mempunyai tanaman yang memberi pulangan yang tinggi kepada mereka. Seorang nelayan akan berjaya bila dia kata, bila dia memukat, bila dia pergi ke laut dapat hasil yang banyak, ikan yang banyak, ikan yang bermutu tinggi, ikan yang mempunyai nilai yang tinggi. Itu semua tafsiran kejayaan. Seorang ayah pula dia berkata dia berjaya bila anaknya semua dapat pekerjaan yang baik. Seorang ibu berjaya begitu juga bila kata anaknya semua sudah kahwin, maka dia telah berjaya. Seorang budak main game, dia kata dia dapat macam-macam pangkat dalam bentuk alam maya itu, dia kata dia berjaya. Saya ingin menarik perhatian kepada diri saya dan seluruh sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Siapa sahaja orang yang di bandar, orang yang di desa, orang yang di kampung, duduk di atas rumah kondominium, dalam rumah banglo yang besar-besar, ataupun dalam rumah yang dibuat daripada najis lembu, daripada tanah, duduk dalam gua, duduk bawah jembatan, siapa sahaja mereka ini, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Maka sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang besar. Subhanallah. Siapa sahaja, tak kira siapa dia, apa juga latar belakang dia, kaum mana, negara mana, dunia mana sekalipun, yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan berjaya dengan kejayaan yang besar. Subhanallah. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menambah dalam satu ayat Quran lain Allah beritahu apakah tafsiran kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allahu akbar. Siapa yang telah terlepas daripada neraka dan masuk syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita muhasabah diri kita pada pagi yang berbahagia ini. Di manakah tafsiran kejayaan kita? Apabila kita sudah ada segala-galanya di dunia ini, adakah kita sudah berada di comfort zone? Oh, saya sudah selesai, saya dah berjaya.
Sebab itu kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini mendambakan keredaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka di dunia lagi telah dapat pengiktirafan. Sayyidina Bilal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku dengar tapak taup kaki Bilal dalam syurga. Pun begitu mereka ni bersungguh-sungguh membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyeru diri saya dan sedang pendengar semua, marilah kita mendambakan keredaan Allah Subhanahu wa taala, keredaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan keseluruhan agama dalam kehidupan kita. Kita mentaati segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala bebaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ni tak layak untuk syurga Allah, tapi kita mendambakan syurga Allah Subhanahu wa taala sebab kita rasa kita tak mampu untuk menahan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pesan saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.